Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cahau? Dah tidur dah ha. Waalaikum. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara majlis, sahabat-sahabat pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, seluruh sahabat-sahabat jentera yang hadir, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kita dah lambat ni, 11 suku. Saya tak makan lagi nampak KFC. Jadi insya-Allah kita tak adalah panjang sangat, 12 1 minit boleh tak? Kita balik 12 1 minit, esok kita kerja. Jadi kena balik berehat dan bersedia untuk kerja esok. Kita mungkin ada banyak mesyuarat. Dan saya pun kerja esok, saya tahu orang Kedah kerja esok, saya pun kerja esok. Dan esok ni saya kerja yang dudak-dudak takut ni. Sebab esok saya ada satu program besar kerajaan. Jadi saya kena bersedia. Sebab esok program besar dengan Sanusi. Malam ini saya jumpa saudara-saudari. Esok 8.30 pagi, hari kerja saya bermula dengan sarapan pagi dengan Sanusi. Pukul 9 betul mesyuarat dengan Sanusi semua. Jadi malam ni saya kena gosok gigi cantik-cantik. Sebab Sanusi kata gigi saya tak cantik sebelum ini. Esok insya-Allah saya akan ambil selfie, tunjuk gigi saya dengan gigi Sanusi. Saudara-saudari tentukan gigi siapa lagi cantik itu. Alhamdulillah hari ini saya tahu saya bagi notis yang pendek sebenarnya kepada jentera keadilan di seluruh negara. Jadi saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan di Kulim, kehadiran yang cukup baik walaupun hujan lebat. Dengan notis hanya 3 hari. Hari ini keadilan lancarkan bilik-bilik gerakan kita di seluruh 6 negeri yang kita bertanding. Kita buat serentak. Sebab saya duk tengok 4-5 bulan ni, yalah kami duk sibuk dengan tugas kementerian, tak ada masa lah untuk turun banyak sangat berkempen. Jadi yang duk ligan berkempen sangat ni lawan kami lah, Perikatan Nasional. Jadi tiap-tiap hari tu, kalau di Kedah ini, ada seorang ahli parlimen Perikatan Nasional yang dia ada satu kepakaran yang cukup hebat. Kepakaran dia ialah menganggarkan jumlah orang ramai yang hadir dengan hanya tengok gambar. Ahli Parlimen Padang Terang, Nurul Amin. Jadi entah macam mana, tiap-tiap hari kerja dia hantar buat kandungan dekat media sosial dia berapa ramai orang hadir kan. Jadi tiap-tiap hari dekat Twitter saya ke, dekat Facebook saya ke, tiap-tiap hari keluar gambar. Hari ini di Padang Terang 100,000 orang. Hari seterusnya di Merbuk 200,000 orang. Naik motor 50,000 orang. Jadi dah 4-5 bulan saya duk campur ni, nampak gaya di Kedah ni berpuluh-puluh juta dah rakyat Kedah yang sokong dan hadir ke program-program Perikatan Nasional. Jadi saya tahu dia nak tunjuk gelombang rakyat itu kononnya berada bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Tapi daripada kaji selidik yang kami ada, dan saya buat kaji selidik mengenai tahap sokongan pengundi ini tidak pernah miss tiap-tiap bulan daripada Jun 2016. Tiap-tiap bulan kami ukur tahap sokongan rakyat. Dan kebelakangan ini dalam tempoh 3-4 bulan yang lepas, mengikut dapatan-dapatan kaji selidik, sudah ada perubahan yang lebih baik dari segi sokongan pengundi Melayu kepada Kerajaan Perpaduan di Kedah. Cuma
Dapatan kita menunjukkan keadaan itu bertambah baik, sokongan Melayu sudah mula kembali, sokongan China dan India terus kekal utuh, tapi dia berbeza dengan yang disebut-sebut oleh lawan kami daripada Perikatan Nasional. Kita ada pilihan, saya boleh saja arahkan Jentera Keadilan, Pakatan Harapan bersama-sama rakan kita Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan. Kita lawan cara dia juga. Buat program besar-besar, satu program, tunjuk penuh semua, 100,000 orang datang. Tapi saya dah membantu mengendalikan pilihan raya keadilan ni lama dah, 10-15 tahun dah. Saya juga tahu bahawa ukuran sebenar sokongan rakyat itu tidak boleh dilihat semata-mata kalau kita bergantung kepada program-program besar yang disusun mengikut negeri, sebab dia kerah satu negeri. Orang yang sama keliling, malam ini kat Padang Terap, lusa dekat Merbuk, dia ikut lah. Kita juga tahu program-program macam itu selalunya menarik minat pelancong politik. Dia ikut lah. Sebab itu, 4 hari lepas, saya sebenarnya nak uji jentera keadilan dalam pilihan raya negeri. Saya bagi arahan dalam tempoh 4 hari, mereka mesti melancarkan bilik-bilik gerakan di don-don yang insya-Allah kami akan pertahankan kemenangan, termasuklah di Kulim ini. Kita adakan serentak 3 hari berturut-turut. Jadi semalam pelancaran yang sama macam ini berlaku di don-don yang insya-Allah kami akan bertanding di Kelantan dan di Terengganu. Malam ini kita buat di don-don di seluruh Kedah dan Pulau Pinang, dan insya-Allah esok kita akan sambung di don-don yang kita akan bertanding di Selangor dan Negeri Sembilan. Dengan 4 hari, duit 1 sen saya tak bagi macam biasa, pandai-pandailah korang. Saya nak tengok, saya nak tengok kesediaan jentera di bawah ini untuk menghadapi pilihan raya negeri. Dan yang kedua, saya juga nak tengok kehadiran mengikut tempat. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada bukan saja jentera Kerajaan Perpaduan di Kulim malam ini, juga kepada semua sahabat-sahabat yang hadir malam ini, kerana walaupun hujan, walaupun notis yang singkat, walaupun dah lewat malam, saudara-saudari masih lagi belum berganjak. InsyaAllah mengesahkan bahawa memang ada tanda-tanda kita akan berjaya mengekalkan kemenangan di Don Kulim ini dalam pilihan raya negeri ini. Kenapa kami dah boleh mula melancarkan bilik gerakan dan jentera? Semalam, jentera Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilancarkan untuk negeri Selangor. Hari ini, kita boleh buat untuk keadilan pula di Kedah dan di Pulau Pinang. Kenapa? Sampai sekarang, Perikatan Nasional, kalau di Kedah, di Kulim ini, petang tadi saya di Gurun, saya di Bukit Selambau, kenapa sampai sekarang Perikatan Nasional tak boleh buat lagi? Sebab kita tahu mereka masih lagi bertelagah dan bergaduh mengenai siapa nak bertanding dekat mana. Jadi sampai sekarang kita tak tahu Kulim ni siapa nak bertanding ni. PAS ke? Gerakan ke? Ataupun Bersatu? Dah tahu ke belum? Belum. Tadi saya dekat Sidam pun sama. Saya dimaklumkan di Sidam masih lagi bertelagah di antara Gerakan dengan Bersatu. Bersatu pun nak bertanding, Gerakan pun nak bertanding. Di Gurun pun macam itu. Jadi sebab itu saudara-saudari, dalam dia bising, macam-macam dia kata, saya juga ucap tahniah kepada sahabat-sahabat daripada BN, bersama-sama dengan sahabat-sahabat daripada daripada Pakatan Harapan, kerana alhamdulillah saya boleh sebut bahawa rundingan kerusi di peringkat Kerajaan Perpaduan insya-Allah telah selesai, di Kedah telah selesai, di Pulau Pinang telah selesai,
dan kita tak ada berteragah seperti yang berlaku di dalam Perikatan Nasional sekarang. Baik. Pilihan raya kali ini, pilihan raya yang akan mengembalikan amanat dan juga mandat itu kepada rakyat untuk buat pilihan. Pilihan raya ini bukan soal siapa akan berkuasa, bukan siapa yang lagi hebat. Dia pilihan raya yang sepatutnya berkisar kepada persaingan di antara Perikatan Nasional yang sekarang ini, lepas sebelum ini jadi kerajaan negeri, berbanding dengan Kerajaan Perpaduan, siapa yang boleh tawarkan untuk membantu dan menyelesaikan masalah rakyat di Kedah. Itu je sebenarnya. Dia bukan soal siapa yang lagi hebat, dia bukan soal siapa yang lagi jago, dia soal siapa yang insya-Allah rakyat, saudara-saudari yang pengundi lebih yakin akan boleh membawa kebaikan kepada keluarga saudara-saudari, adik kakak saudara-saudari, anak-anak saudara-saudari. Kerana negara kita, negeri Kedah, kita ada satu titik persimpangan yang kita kena baiki betul-betul. Kita berada dalam keadaan sekarang yang kita rasa beban itu semakin menekan, beban sara hidup, beban gaji yang tidak mencukupi, masalah-masalah peluang pekerjaan yang kita rasa tidak setimpal dengan kelayakan anak-anak kita. Semua masalah-masalah ini sebenarnya ialah masalah yang diwariskan kepada kita. Kita nak marah pun tak boleh, kita nak sembang sangat pun tak boleh. Memang menjadi tanggungjawab mereka yang menawarkan diri untuk mentadbir dalam kerajaan, baik di kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan, memang jadi tanggungjawab kita untuk kita menyelesaikan masalah itu, baik yang kamu punya masalah ataupun masalah yang diwariskan kepada kamu. Tapi kita sebagai keluarga, sebagai pengundi, kalau pakcik-makcik, saya tak rasa ada seorang pun bapa yang cita-cita dia bukan nak tinggalkan harta kepada anak, dia nak tinggalkan hutang kepada anak. Tak ada. Tak ada ibu, naluri ibu yang dia nakkan hidup anak dia lebih susah daripada dia. Kita manusia dilahirkan dengan naluri semula jadi bahawa kita nak anak cucu kita hidup dia itu lebih baik daripada kita, maka sebab itu jadi tanggungjawab moral kita untuk pastikan kalau ada masalah yang kita warisi, kita selesaikan, dan jangan sekali-kali kita wariskan masalah baru pula kepada anak cucu kita. Sama di peringkat keluarga, samalah juga di peringkat kerajaan. Kerajaan persekutuan ke, kerajaan negeri ke, saya akan jawab dalam kubur nanti, salah satunya, kalau saya mewariskan lebih banyak masalah dan beban kepada generasi dan mereka yang sampai selepas saya. Tanggungjawab itu bukan sahaja tanggungjawab mereka yang menjadi penjawat awam macam saya, atau mereka yang jadi wakil rakyat, atau mereka yang jadi exco atau menteri besar. Tanggungjawab itu kita kongsi bersama. Kami yang masuk bertanding dalam pilihan raya. Saya tak bertanding dekat Kedah lah, jangan bimbang. Tapi maksudnya, mana-mana yang menjadi calon nak jadi wakil rakyat atau nak jadi menteri atau nak jadi exco, kita ada beberapa tanggungjawab dari segi tak mahu mewariskan masalah ini kepada generasi yang akan datang. Satu, kita kena pastikan kita berkemampuan, ada ilmu, kita boleh bawa nilai tambah. Kalau kita menjawat amanah itu, maka kita boleh bantu selesaikan masalah. Kita tak boleh makan duit rakyat, kita mesti pegang amanah itu betul-betul. Dan yang paling penting, kemahiran itu bermakna kita ada idea, kita ada kepakaran, kita faham masalah itu dan kita tumpu untuk menyelesaikan masalah itu walaupun dia rumit. Itu tanggungjawab di peringkat parti-parti politik
untuk memastikan calon yang kita tampilkan itu memenuhi ciri-ciri. Tapi saudara-saudari, adik kakak, baik yang ada di sini, baik yang menonton, saudara-saudari juga ada tanggungjawab. Menjadi tanggungjawab pengundi untuk memastikan bahawa saudara-saudari, pengundi-pengundi memilih dengan membandingkan secara rasional. Jangan terlalu terikut-ikut dengan emosi supaya saudara-saudari membuat pilihan bermaklumat bahawa setelah membandingkan parti-parti calon-calon yang menawarkan diri ini, saudara-saudari yakin orang ini, parti itulah sebenarnya yang paling berkelayakan untuk mentadbir kerana dia ada kepakaran, dia ada idea, dia berkemahiran untuk melaksanakan perkara-perkara yang akan membantu selesai masalah supaya ia tidak diwariskan kepada anak cucu cicit kita. Baik. Sebab itu dalam pilihan raya kali ini terutamanya tempat macam Kulim, tempat yang bercampur, terutamanya kepada pengundi-pengundi Melayu, kalaulah yang bertanding itu ialah calon daripada Tionghoa. Sebab secara tradisinya wakil rakyat daripada kawasan Kulim ini adalah sahabat kita berbangsa Cina. Saudara-saudari akan masuk untuk mengundi nanti dengan dihamburkan dengan macam-macam cerita perkauman. Saudara-saudari akan disebut haram kalau tak mengundi yang Islam. Saya duk baca yang terkini lah. Gaya ceramah dan kandungan ceramah terkini daripada PAS. Kalau di Kelantan, ceramah PAS sekarang datang daripada pimpinan kanan mereka, ceramahnya begini. Balik mengundi demi untuk mempertahankan kerajaan Islam itu adalah wajib. Ziarah mak ayah, kalau mak ayah mati, itu bukan wajib, itu sunnah. Jadi kalau kamu tak balik mengundi untuk mempertahankan kerajaan Islam, maka jangan kamu balik bila mak ayah kamu mati nanti. Orang Kulim mungkin dia tak ada kesan. Tapi permainan sentimen ini, bila dia sampai dan kalau pengundi-pengundi, terutamanya yang Melayu, kalau kita membiarkan emosi kita kabur, mengaburi pertimbangan kita soal pertimbangan yang waras, pertimbangan yang adil, pertimbangan yang bermaklumat, maka bila kita memilih itu, kita mungkin akan tergelincir yang kita pilih itu sebenarnya bukanlah yang terbaik untuk mewakili kita sebab dia mungkin tak ada kepakaran, dia mungkin sebenarnya mengejar jawatan, dia sebenarnya tidak berminat untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebab itu kalau soal Kedah ini, soal Kedah. Saya tahu kalau di Kulim, kawasan-kawasan selatan, saudara-saudari boleh dikira bernasib baik. Kerana saudara-saudari berada dalam lingkungan bandar di Kedah yang tahap ataupun taraf hidup itu lebih baik berbanding dengan tempat-tempat lain. Tapi Kedah, saudara-saudari, walaupun kalau ikut Menteri Besar Kedah sekarang, Saudara Sanusi, Kedah ini berkemampuan dan insya-Allah di bawah pimpinan Perikatan Nasional akan menjadi negara terkaya di dunia, negeri terkaya di dunia sebab ada hasil 43 trilion dolar. Saudara-saudari tahu tak berapa sebenarnya saiz ekonomi negara kita? Satu Malaysia ni berapa saiz ekonomi kita? Yang orang kata keluaran dalam negara kasar. Saiz ekonomi kita 1.7 ke 1.8 trilion lah. 1.8 trilion. Sanusi kata harta yang ada di negara Kedah ini yang insya-Allah akan membantu kalau dia terus jadi menteri besar, dia akan boleh bawa harta ini, hartanya 43 trilion dolar. 43 trilion
kali dengan 5, sekarang ini lebih kurang $1.05, kali 5, lebih kurang 200 trilion ringgit lah. 200 trilion ringgit ni saudara-saudari, sebenarnya saya pun kagum dengan negeri Kedah kerana Kedah sebenarnya lebih kaya daripada Amerika Syarikat, saudara-saudari. Kalau ikut Sanusi lah. Jadi walaupun kalau ikut Sanusi, Kedah ni cukup hebat, paling kaya, hakikatnya Kedah tak macam tu. Kedah masih lagi di dalam senarai 5 negeri paling miskin di Malaysia. Kedah masih lagi, apabila dilihat daripada jumlah miskin tegak dan tahap kemiskinan, Kedah masih lagi adalah negeri antara yang paling ramai miskin tegak dan miskin. Jangan banding saja Kedah dengan negeri-negeri lain. Bandingkan juga Kedah di dalam Kedah. Beza di antara kawasan yang bandar seperti selatan Kedah dengan kawasan-kawasan yang lebih desa dan pedalaman, jurangnya cukup besar. Saya selalu ingat dulu saya ceramah dekat Pedu. Dulu saya ceramah kat Pedu. Kalau saya pergi ceramah kat Pedu, saya betul-betul rasa bercakap dan berceramah dengan pokok getah. Saya pernah tanya tengah-tengah ceramah, saya berhenti tanya. Itu Zamri dah, dulu dia lah. Saya ikut dia berceramah dekat Pedu. Dulu dia berkempen dekat Pedu. Ceramah-ceramah saya pun tanya, mana orang dia? Tak ada orang pun ni, aku bercakap seorang ni. Zamri kata, ada. Tapi orang kat sini semua penoreh getah. Jadi bila kita berceramah, dia tak duduk kat depan ni, dia duduk dalam pokok getah tu. Dia tak nampak, semua duduk dalam gelap. Kedah masih lagi ramai penoreh getah. Kedah masih lagi ramai pesawah padi, dan lebih teruk lagi, hasil padi Kedah itu, bila kita lihat dari segi berapa banyak, daripada benih itu berapa tan dapat setahun, satu musim dapat berapa, hasil yang dijana oleh pesawah untuk setiap keluarga di Kedah ini secara puratanya masih lagi rendah berbanding dengan pesawah-pesawah tempat lain. Banding dengan pesawah di Selangor, masih rendah. Banding dengan pesawah di Pulau Pinang, masih rendah. Jadi saudara-saudari, pilihan raya kali ini sebagai pengundi, baik yang ada di depan saya, baik yang menonton di luar, saudara-saudari akan ada peluang itu untuk buat keputusan sama ada nak selesaikan masalah ataupun tidak. Dan menyelesaikan masalah itu, dia tak boleh bergantung kepada emosi semata-mata. Yang Melayu nanti kalau mengundi di Kulim, pertimbangannya lebih rumit daripada antara Cina dengan Melayu, aku akan undi Melayu. Tak kisahlah macam mana. Tambah sekarang, bila kita bandingkan di antara rekod kerajaan perpaduan di satu pihak dengan 4-5 bulan yang ada daripada Perikatan Nasional. Sebelah kerajaan perpaduan tak ada kes, tak ada dalam pilihan raya lepas, tak ada lagi yang mahkamah jatuh hukuman bersalah rasuah, tak ada lagi. Di sebelah Perikatan Nasional, mahkamah menjatuhkan hukuman bahawa pilihan raya dan kemenangan PAS di Kuala Terengganu dibatalkan kerana dikira telah melanggar peraturan pilihan raya kena bagi sogokan semasa berkempen. Saudara-saudari tahu tak berapa kali sangatlah dalam keseluruhan sejarah negara kita yang mahkamah ambil keputusan begitu. Mahkamah jarang sangat campur tangan dalam keputusan pilihan raya. Sebab saya faham dari segi undang-undang, kalau mahkamah campur tangan dan mengubah keputusan pilihan raya, maka tak payah buat pilihan raya lah, biar hakim pilih. Jadi apa guna rakyat mengundi? Kalau masuk mahkamah, siapa yang kalah saja tak puas hati masuk mahkamah, mahkamah tukar keputusan. Sebab itu, saya yang pengarah pilihan raya,
dan saya yang menguruskan semua petisyen pilihan raya keadilan sejak tahun 2013 lagi. Berpuluh-puluh saya dah pergi, tak ada satu pun yang PKR menang. Memang awal-awal kena tolak sebab pendirian kehakiman ialah soal pilihan raya ini, mahkamah hanya campur tangan kalau ada bukti yang terlampau kukuh bahawa sogokan telah berlaku. Kalau setakat katalah, yang ini tak berlaku adil sebab dia tawar duit. Atau masa dia kempen, dia jadi, mahkamah tak layan secara-secara. Sebab itu, bila mahkamah buat keputusan untuk membatalkan keputusan pilihan raya Kuala Terengganu, saya bersyukur dalam keadaan kita tak boleh campur langsung ni dalam, tak boleh pengaruhi mahkamah ke macam mana, dan rekod mahkamah memang dia tak campur keputusan pilihan raya. Maknanya, bukti-bukti yang dikemukakan di mahkamah itu terlalu kukuh untuk mahkamah tidak mengambil pendirian membatalkan kemenangan PAS dalam pilihan raya umum yang lepas di Kuala Terengganu. Saudara-saudari pun, saya lantik sebagai mata-mata dan ejen-ejen undi kita nanti, supaya kalau ada saja apa-apa cubaan untuk menawarkan wang oleh Perikatan Nasional, hatta daripada Pakatan Harapan ke Barisan Nasional, saudara-saudari ambil video, ambil bukti, lapor terus kepada sama ada pihak polis atau SPR. Saya nak tengok kali ini, dalam keadaan mahkamah dah jatuhkan hukuman membatalkan keputusan pilihan raya di Kuala Terengganu, saya nak tengok di Kedah pula ni, masuk pilihan raya ni, macam mana kerajaan Perikatan Nasional di Kedah ni, berani ke tidak, dia cuba untuk sogokkan rakyat dengan sama ada wang, sama ada program dan benda-benda yang lain. Sebab kita tahu, benda itu dah berlaku dan benda itu telah pun dibuktikan di mahkamah di Kuala Terengganu. Jadi sebab itu, dalam keadaan sekarang ni, tengok amalan, integriti, tengok modal dan akhlak nak masuk pilihan raya, kita tahu sebenarnya yang ada masalah ni ialah Perikatan Nasional. Nak tengok kepada pimpinan yang diheret ke mahkamah sebab ada kes. Bukan sebelah kerajaan perpaduan saudara-saudari, yang ada kes sampai ratus juta ini, ialah yang tiap-tiap malam menyatakan kepada orang Melayu, kalau tak undi Perikatan Nasional, habislah. Habislah orang Cina ambil alih negara kita. Dalam keadaan dia duk kata, undi kami Melayu selamat, undi kami Melayu selamat. Yang selamat ialah poket-poket dia dan kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia yang kena heret masuk ke mahkamah sekali dengan dia tu bukan Melayu pun, Cina. Sebab tu saya kata, keputusan yang kita sebagai pengundi nak buat dalam pilihan raya, dia bukan keputusan mudah tengok Cina, Melayu, Cina, Melayu. Dia lebih rumit daripada itu, dalam keadaan termasuklah masalah yang ada di negeri Kedah ini lebih berganda daripada negeri-negeri lain. Kedah, negeri yang 5 termiskin di Malaysia. Kedah, negeri yang jurang kemiskinan dan perbezaan pendapatan di antara kawasan pedalaman, kawasan separa bandar dengan kawasan bandar, antara yang begitu besar. Kedah juga, yang ini yang saudara-saudari tak tahu mungkin. Kedah juga, pendapatan dan hasil kerajaan negeri itu banyak bergantung kepada beberapa punca sahaja, dan punca-punca hasil pendapatan itu datang daripada beberapa tempat sahaja, dan penyumbang terbesar kepada hasil kerajaan negeri teka dekat mana? Dekat mana? Dekat Kulim. Saudara-saudari ini sebenarnya antara penyumbang hasil terbesar kepada kerajaan negeri Kedah. Hasil negeri Kedah ini yang datang daripada kawasan perindustrian dan perbandaran Kulim, Kulim High-Tech dan kawasan-kawasan bandar di selatan ini boleh mencecah sehingga 80%. 20% itu segala hasil lain. Baik
Yang semua dalam kawalan itu, yang lain itu 20% je. 8 80% itu datang daripada beberapa tempat ni. Bab ini yang saya nak pulangkan keputusan itu kepada pengundi-pengundi dalam 5 minggu daripada sekarang. Perikatan Nasional akan terus beritahu Kedah jadi macam ni sebab Kerajaan Persekutuan menghukum Kedah. Dia akan terus kata sebenarnya Kerajaan Persekutuan menganaktirikan Kedah. Kalau ikut kami ni sebenarnya Kedah ni boleh jadi lebih kaya daripada Amerika Syarikat sebab Kedah ada 43 trilion dolar kekayaan. Tapi kami nak buat tu tak boleh. Tapi kami nak buat lapangan terbang tak boleh. Tapi semua ini dihalang oleh Kerajaan Persekutuan. Dia tak beritahu satu benda. Gaji mereka, hasil mereka yang mereka gunakan untuk bayar gaji kawan-kawan dalam Perikatan Nasional yang ada jawatan dalam Kerajaan Kedah semua tu, hasil itu sebahagian besarnya datang daripada pelaburan, infrastruktur dan juga sumbangan dan juga usaha Kerajaan Persekutuan melalui Kulim Hi-Tech Park dan projek-projek pelaburan yang dibawa masuk ke Kedah. Saya tahu, esok ni, saya tahu Sanusi senyum daripada telinga ke telinga. Saya tahu Sanusi dia akan beritahu, tengok, saya telah berjaya membawa pelaburan gini. Saya nak tanya saudara-saudari, berapa ramai di sini yang membaca Perlembagaan Persekutuan? Kita kan ada Perlembagaan Persekutuan. Sebab apa kita ada Perlembagaan Persekutuan? Sebab kita ada jadual, kuasa dan bidang-bidang tugas yang di bawah Kerajaan Persekutuan, satu bab, satu jadual. Satu lagi jadual ialah kuasa dan bidang-bidang yang ditadbir oleh kerajaan negeri, satu lagi bab. Kerajaan negeri contohnya jaga sumber dan hasil bumi. Kerajaan negeri jaga tanah. Kerajaan negeri jaga perbandaran. Itu kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan jaga apa? Kerajaan Persekutuan jaga keselamatan. Kerajaan Persekutuan jaga pertahanan. Kerajaan Persekutuan banyaknya jaga kesihatan, pendidikan, walaupun ada juga fungsi di peringkat kerajaan negeri, tapi sebahagian besar itu adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Dan kalau tengok senarai-senarai itu, saudara-saudari akan jumpa apa dia? Kerajaan Persekutuan juga bertanggungjawab dalam bidang pelaburan, saudara-saudari. Jadi, yang duk bawa masuk pelaburan ke Kulim Hi-Tech Park, Kulim Hi-Tech Park tu datang bukan semata-mata sebab kerajaan negeri, bukan sebab Sanusi. Kulim Hi-Tech Park itu adalah hasil daripada pelaburan Kerajaan Persekutuan berpuluh-puluh tahun daripada zaman UMNO Barisan Nasional lagi pun. Oleh kerana Kerajaan Persekutuan terus secara berterusan tumpu untuk bina satu industri moden di selatan Kedah. Sebab itulah bila ada saja niat untuk melabur, kita tunjukkan kepada Kulim Hi-Tech Park. Ada orang saja nak datang, kita kata sila pergi ke Kedah. Bukan sebab Sanusi pergi jumpa dia orang. Dia datang ke Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan yang bawa mereka ke Kedah. Macam mana saya tahu? Sebab salah satu daripada agensi di bawah Kementerian Ekonomi ialah pihak berkuasa pelaburan utara, koridor utara. Dan Kulim Hi-Tech Park semua ni sebahagiannya di bawah juga tanggungjawab pihak berkuasa koridor utara yang di bawah kementerian saya. Jadi saya tahu. Jadi sebab itu, kalau tanya saya, dan saya sebagai menteri yang sebahagian yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kita terus membesarkan, mempesatkan lagi pembangunan dan pelaburan di kawasan-kawasan perindustrian selatan Kedah ini, bab kami insya-Allah kami akan buat. Saya nak tanya, kalau kami dah buat begitu, kalau pelaburan itu akan terus datang, peruntukan infrastruktur terus diberikan, saya ambil alih sebagai Menteri Ekonomi,
yang bertanggungjawab meluluskan peruntukan infrastruktur dan juga projek-projek. Saya ambil alih bulan Disember 2022, saya tak potong 1 sen pun kepada negeri-negeri pembangkang. Kedah, Kelantan, Terengganu masih lagi menjadi antara negeri-negeri yang paling banyak dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Kami insya-Allah akan terus tugas itu. Cuma saya nak tanya, kalau di pihak kami terus, kami fokus, kami tak nak tirikan, kami terus melihat sebagai menjadi tanggungjawab untuk kita besarkan lagi industri di Selatan Kedah, sehingga kan industri di Selatan Kedah ini menjadi penyumbang terbesar kepada hasil kerajaan negeri Kedah. Saya nak tanya, bab yang kamu jaga, Sanusi, bab yang kamu jaga ni, satu Kedah ni, soal pengurusan tanah, soal hasil bumi, soal pembalakan, soal air, soal yang lain, sebenarnya apa yang kamu buat? Sebab itu dalam pilihan raya negeri kali ini, itu je persoalan yang paling besar yang sepatutnya menjadi tunjang kepada keputusan bermaklumat nak pilih siapa. Jangan pilih sebab saudara-saudari rasa saya lagi handsome daripada Sanusi. Tak boleh. Pilih sebab kalau saudara-saudari yakin satu pihak ini sebenarnya ada perancangan, boleh menjelaskan, telah tunjukkan komitmen, peruntukan telah diberi dan hasil itu telah pun ditunjukkan, pilih yang itu. Sebabnya, bila perkara ini kita tanya, saya yakin sebenarnya tengok kepada jawapan Perikatan Nasional sampai sekarang, dia tak ada jawapan. Saya bagi contoh. Bila kita tanya Perikatan Nasional di Kedah, Sanusi, kita tanya dia, kenapa Kedah tidak dibangunkan supaya membangun dengan pesat macam negeri-negeri lain? Saudara-saudari, saya duk ingat jugalah. Macam mana dia nak jawab ni? Saya pun nak tengoklah apa sebenarnya perancangan dia. Saya memang hormat Sanusi, tapi saya tak pernah terfikir Sanusi secerdik itu. Sebab jawapan dia tu di luar capaian otak saya. Orang tanya dia, kenapa Kedah, apa perancangan, kenapa Kedah tak boleh jadi lebih maju seperti negeri-negeri lain? Dia jawab apa dah? Saudara-saudari pun tahu, Adam pun ada sebut tadi. Dia jawab, kalau Kedah ada Kuala Lumpur pun kami kaya juga. Saya pun sebenarnya baru terfikir, cerdik gila, bagus Sanusi ni. Sebab saya boleh gunakan idea dia itu untuk mentadbir ekonomi negara sebagai Menteri Ekonomi. Lepas ni tak payahlah. Soal harga barang ke, soal masalah kerja ke, soal hasil negara, saya lepas ini insya-Allah mengambil petua dan akal daripada Sanusi. Saya tak payah fikir dah nak selesai semua ni. InsyaAllah misi kita selepas ini ialah kita akan jemput London dan New York masuk Malaysia supaya Malaysia jadi kaya. Sebab kalau ikut Sanusi, otak dia orang tanya, kamu nak buat apa? Kenapa Kedah tak kaya? Oh, saya akan ambil Kuala Lumpur masuk ke KL, masuk ke Kedah. Sebab itu, kepada pengundi-pengundi di Kuala Lumpur nanti, kali ini korang tak mengundi, nanti bila kamu mengundi, nanti dalam pilihan raya umum ke-16, berjaga-jaga. Kalau Perikatan Nasional menang di Kuala Lumpur, kalau Perikatan Nasional menang di Selangor, saya tak tolak kemungkinan selepas ini Kuala Lumpur dan Shah Alam akan menjadi sebahagian daripada Kedah. Kepala otak Sanusi, tak terfikir kita. Cerdik sangat. Orang tanya, kenapa negeri Kedah ini beza kemiskinan itu masih lagi berada di tahap antara yang paling teruk di Malaysia, 5 ke bawah negeri. Sanusi jawab apa? Sanusi kata, kami dipaksa menjadi miskin. Pula dah. Dia kata, kami dipaksa menjadi miskin sebab kami kena tanam padi. Tak ada lah orang padi. Okey, saya nak tanya, ni orang Kedah, Kulim tak ada lah orang tanam padi tak? Tapi kalau nanti saya pergi kempen, tempat ada yang kawasan ada bendang, saya nak tanya pakcik-pakcik makcik yang ada sawah padi tu, saya nak tanya dia, pakcik, kalaulah esok
pakcik buat keputusan untuk tak jadi pesawah padi dah? Adakah pakcik akan kena tangkap dengan polis? Bayangkan satu hari nanti, kalau tengok dalam berita, buletin utama ke RTM ke, selalunya ada berita-berita jenayah kan. Hari ini polis telah menahan seorang perompak sekian, dibawa ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun kerana merompak. Ikut kepala Sanusi, oleh kerana orang Kedah ini dipaksa jadi miskin kerana dipaksa jadi pesawah. Maksudnya, kalau tak nak jadi pesawah itu sebab dipaksa kerajaan persekutuan, maka dia tak boleh jadi pesawah tak? Satu hari nanti saya ingat, kalaulah silat-silat hari, berita di buletin utama, hari ini sekian, mahkamah telah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara kepada Ismail, seorang bekas adun daripada Kedah, kerana kesalahan dia tidak lagi mahu menanam sawah padi. Masuk penjara dia. Saudara-saudari, Kedah ini asal dia negeri jelapang padi. Saya orang Terengganu. Saya besar dengan bangga melihat jelapang padi di Kedah. Saya besar dengan sejarah terusan Mat Saman. Wan Mat Saman. Siapa kata kalau jadi pesawah itu dia mesti miskin selama-lamanya? Isu dia ialah macam mana kita nak memodernkan industri sawah kita supaya industri sawah itu memberikan hasil pendapatan kepada setiap keluarga yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Orang Jepun tanam padi boleh kaya, saudara-saudara. Orang Taiwan tanam padi boleh kaya. Orang Sekincan tanam padi, hasil pendapatan tiap-tiap bulan lagi tinggi daripada yang kat Kedah. Jadi Sanusi jangan kalik macam itu orang tanya. Dia boleh pusing, dia kata kita miskin ini sebab kena paksa. Yang kerajaan negeri kena jawab. Tanah itu di bawah tanggungjawab kamu. Air di bawah tanggungjawab kamu. Kenapa kamu tidak ada idea pun untuk memastikan pesawah-pesawah di Kedah ini dimodernkan supaya hasil tuaian mereka itu berganda, supaya setiap tahun daripada tuaian pendapatan dia lebih tinggi. Saya berani bercakap begini kerana saya tahu kerajaan persekutuan telah ada rancangan yang besar yang kita yakin akan membantu, akan meningkatkan dan memodernkan industri sawah di Kedah, yang kita yakin akan menambah pendapatan penduduk sehingga 40% tiap-tiap bulan daripada apa yang pesawah padi dapat sekarang. Cuma tunggulah Perdana Menteri lah yang umum. Saya tak boleh lah nak umum. Jadi bila kami jadi kerajaan persekutuan, bila saya tengok semua ni, saya dok tengok kalau Sanusi tak kritik gigi saya diam lah. Cari pasal, gaduh dengan saya pasal gigi, memang saya ungkit sampai mati lah. Jadi saya tanya, kalau semua ini tugas kamu, kalau hasil pun sebahagian besar datang daripada projek kerajaan persekutuan, kalau nak buat air pun, nak modernkan fasiliti, kemudahan, semua kena minta kerajaan persekutuan, habis buat apa kamu jadi menteri besar? Tak payah jadi menteri besar lah. Sebenarnya, kenapa Selangor contohnya ada kemampuan ekonomi yang lebih baik daripada Kedah? Kenapa Negeri Sembilan? Tak payah sebut Pulau Pinang Selangor lah. Kenapa Negeri Sembilan? Kenapa Melaka? Kenapa Johor ada kemampuan ekonomi yang lebih baik? Kerana ada keseimbangan daripada hasil-hasil pendapatan kerajaan negeri. Dan hasil-hasil yang lebih seimbang ini adalah juga kerana yang di bawah pengawasan dan kuasa kerajaan negeri itu juga dimanfaatkan sebaiknya untuk turut memberi hasil yang baik kepada kerajaan negeri berbanding dengan yang ada di kerajaan Kedah, berbanding apa yang ada di Kelantan dan berbanding apa yang ada di Terengganu. Tadi Perdana Menteri ada satu sesi dengan siswa Zah dekat UUM. Siswa Zah tu budak Terengganu pergi tanya, "Oh, kenapa kalau untuk kita pilih ni, kenapa adakah
kita perlu pilih dan kekalkan kerajaan negeri Terengganu kerana pertumbuhan ekonomi dia begini, hasil dia begini. Saya orang Terengganu, saudara-saudari. Saudara-saudari tahu tak hasil daripada Terengganu itu, dari segi campuran hasil dia, tak banyak beza dengan masalah yang juga ada di Kedah. Iaitu hasil daripada kerajaan negeri itu datang daripada pergantungan yang dimulakan sumber dan pelaburannya itu daripada kerajaan persekutuan. Kalau di Kedah, yang ini saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat UMNO daripada dulu. Kerana ini hasil peninggalan UMNO dan saya tak bohong dan saya takkan nafikan perancangan yang berpuluh tahun ini di Kedah Selatan untuk mewujudkan industri chip semiconductor elektronik, yang itulah yang bagi hasil kepada kerajaan negeri Kedah. Bukannya sebab kemahiran PAS mentadbir. Sama di Terengganu, kalau sahabat tadi yang budak Terengganu, si Suazah tu tanya, oh ini prestasi menteri besar yang cukup baik. Adik, balik belajar, tengok betul-betul dulu. Hasil daripada Terengganu itu datang daripada satu tempat je. Kertih dan Paka, hasil daripada pelaburan kerajaan pusat minyak dan gas. Buang yang itu, saudara-saudari, Terengganu tu tak ada beza dengan Kelantan. Dari segi saya tahu, saya orang Terengganu dan saya tahu saya menteri ekonomi, itu kerja saya tengok. Jadi sebab itu 11.58 kita berhenti no. Ini lagi pun ceramah yang pertama. Kita ada 5 minggu lagi ni. Saya beberapa kali akan datang lagi ni. Esok nak jumpa Sanusi. Jadi saya nak tutup gini. Itu mukaddimah dia. InsyaAllah kita ada cabaran yang besar. Peringkat kerajaan persekutuan ada cabaran kami. Saya tak nafikan bahawa cabaran ini besar, bukan kerja yang mudah. Kita usaha, kemudian kita tawakal, kemudian kita serahkan kepada Allah. Kalau 4-5 tahun bila sampai pilihan raya akan datang, saudara-saudari rasa bahawa usaha kami itu tak berpadanan, hasil yang kami buat itu tidak membantu, kami pulangkan hak itu pada saudara-saudari untuk buat pilihan. Saya tidak sedikit pun kecil hati kalau rakyat beritahu kami nak bagi peluang kepada orang lain pula untuk mentadbir. Tak ada masalah. Di peringkat kerajaan negeri, saya harap dan berdoalah kerajaan negeri yang ada sekarang pun ambil sikap dan tawaduk yang sama. Bila masuk pilihan raya, kita pulangkan sebenarnya amanah dan mandat itu kepada rakyat. Kita berkempen dan kita bagi pilihan kepada rakyat berdasarkan hasil kerja kita, berdasarkan idea buah fikiran kita dan berdasarkan kemampuan kita. Kalau rakyat rasa kita bagus, silakan. Kami tak ada masalah. Kami dah jadi pembangkang lama pun. Kalau rakyat rasa patut diberi peluang kepada orang lain, itu hak rakyat. Tetapi jangan sekali-kali bermain dengan emosi perkauman untuk menutup kelemahan pentadbiran dan idea-idea gila kamu. Yang itu saya marah. Hak memilih itu tak ada masalah. Nak pilih PAS, pilihlah. Sanusi nak jadi menteri besar lagi, silalah. Tapi jangan kamu bermain dan memperbodohkan rakyat untuk kamu menutup kelemahan kamu. Kerana saya yakin bila rakyat tengok hasil perancangan, idea, rakyat sebenarnya tahu yang lebih baik sebenarnya untuk rakyat Kedah ialah untuk kita kalih bagi sama supaya kerajaan perpaduan di persekutuan disambut oleh kerajaan perpaduan di Kedah. InsyaAllah saudara-saudari, bukan saja kita boleh bawa kemakmuran di Kulim seperti ini, perkara itu juga boleh berada di tempat-tempat lain insya-Allah di seluruh negeri Kedah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ada nak pesan apa-apa kat Sanusi tak? Jadi insya-Allah esok Sanusi kata celaka kau nak jumpa aku, kau hentam aku cukup-cukup semalam kan. Tapi biasalah, saya dengan dia tak ada masalah. Kami jumpa, politik tolak ke tepi, amanah dan juga tanggungjawab kita ialah mencari yang terbaik untuk rakyat. Itulah juga tujuan kita ada dalam pilihan raya ini. Saya doakan saudara-saudari diberi kesihatan, kepada yang jentera, saya doakan saudara-saudari diberi semangat, tawaduk dan juga usaha keras. Insya-Allah
Kerajaan Perpaduan akan terus mewakili, menjadi wakil rakyat di kulit ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nandri Vanakam. Terima kasih.